Sedang jemaah yang dimuliakan, hendaklah kita berdiam diri dan janganlah berkata-kata pada ketika khatib berkhutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi SAW, "Idza qulta li sahibika wal imamu yakhutub yawmal jum'ah ansid faqad laghaw." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul, dan janganlah kamu merosakkan amal-amal kamu. Surah Muhammad ayat 33. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suasana negara kita yang masih dilanda COVID-19 ini, maka khatib ingin mengingatkan saudara jemaah sekalian untuk sentiasa berdoa kepada Allah agar mengangkat wabak yang sedang melanda negeri dan negara kita ini. Perbanyakkanlah membuat amal ibadah serta meninggalkan segala maksiat. Dan jangan lupa mematuhi SOP pencegahan COVID-19 termasuk mendapatkan vaksin. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih hidup lagi hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam dalam tahun 2022. Kita diberi nikmat lagi untuk tambah amal soleh sebagai tanda bersyukur. Maka saya berpesan kepada diri saya sendiri dan saudara jemaah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan penuh yakin mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita memperoleh umur yang barakah. Sidang Jumaat sekalian, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, khatib ingin mengajak saudara-saudara jemaah sekalian merenung peringatan Allah dalam ayat Al-Quran yang baru dibaca dalam muqaddimah khutbah tadi. Dalam ayat itu Allah memberi amaran bahawa jangan merosakkan amal soleh yang telah dilaksanakan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan lagi, terdapat amal soleh di kalangan hambanya menjadi sia-sia seperti debu yang berterbangan. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Yang bermaksud, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Surah Al-Furqan ayat 23. Peringatan Allah Subhanahu wa taala ini amat menakutkan kita. Kita amat bimbang apakah ibadah-ibadah wajib seperti salat, puasa Ramadan yang penuh barakah, zakat dan ibadah-ibadah sunat yang lain menjadi rosak atau sia-sia belaka dan tidak memberi kebaikan dalam pembentukan akhlak seseorang. Timbul tanda tanya dalam fikiran kita ialah, apa akan terjadi dengan kedudukan umur yang ada ini jika amal ibadah kita menjadi rosak atau sia-sia?
Apakah umur kita termasuk dalam umur yang hina kerana tidak dapat memenuhi amanah menjadi umur yang barakah, umur yang membawa kebaikan? Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, secara umumnya sesuatu ibadah itu menjadi sia-sia atau rosak kerana ibadah itu dilakukan dengan tidak sempurna atau tidak ikhlas, yakni dilakukan dengan malas, menunjuk-nunjuk, riak dan sebagainya. Dengan lain perkataan, ibadah tersebut tidak ada kualiti atau tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa an ilmihi fima fa'ala." Yang bermaksud, tidak akan terlepas kedua kaki seseorang hamba itu semasa berada di padang mahsyar pada hari kiamat, sehingga disoal kepadanya 4 soalan. Pertama, tentang umurnya, di manakah dihabiskan. Kedua, tentang zaman mudanya, bagaimana digunakan. Ketiga, tentang hartanya, bagaimana diperolehi dan bagaimana digunakan. Dan keempat, tentang ilmunya, apakah diamalkan dengannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Umur yang barakah sebaiknya bermula sejak muda lagi dengan melakukan kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan harta di jalan Allah dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya ilmu untuk amal soleh. Mengenai umur yang barakah ini, seorang sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah sebaik-baik manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluh," yang bermaksud orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Salah seorang ulama yang tersahur yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah yang lahir di Damsyik, Syria. Beliau meninggal dunia ketika umur 44 tahun. Walaupun umur beliau kelihatan pendek kerana meninggal dunia ketika umur masih muda, tetapi seolah-olah umurnya panjang kerana pahala amal jariahnya terus mengalir hingga ke hari ini. Kitab-kitabnya terus memberi manfaat besar kepada umat Islam di seluruh dunia sehingga sepanjang zaman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman melalui hadis qudsi, "Apabila umur hamba-Ku genap 40 tahun, Aku selamatkan mereka daripada 3 bala, daripada penyakit gila, kusta dan sopak. Apabila genap 50 tahun, Aku hisapkan mereka dengan yang mudah-mudah. Apabila menjangkau umur 60 tahun pula, Aku tarik minat mereka sentiasa bertaubat dan berdamping diri denganku. Apabila genap 70 tahun, para malaikat kasihkan mereka. Apabila tiba umur mereka 80 tahun pula, akan ditulis amalan kebajikannya sahaja, manakala amalan jahatnya dibiarkan sahaja. Dan apabila genap 90 tahun, berkatalah malaikat, hamba Allah ini adalah tawanan Allah di atas muka buminya, lalu diampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu dan terkemudian, dan ia menjadi tuah kepada keluarganya. Demikianlah tuah dan jaminan karamah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada warga tua yang meniti usia umurnya hari-hari dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat sekalian, akhir sekali Khatib ingin menasihatkan saudara jemaah sekalian, jangan mensia-siakan umur yang ada ini. Jadikanlah umur ini sebagai modal untuk melaksanakan amal soleh dengan sempurna dan ikhlas.
Syurga adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi berusahalah bagi menentukan umur kita ini ada nilai syurga. Marilah kita jauhi daripada menjadi umur yang hina, yang merugikan kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini ialah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita berbakti lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah meredai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini. Juga kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, istri-istri baginda Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan lain-lainnya. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat, dan mereka yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Ya Allah,
Ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kurniakan juga kemuliaan dan kesetaraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan kesetaraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada abdakal harisa li syariatika Jalalatul Malik Maulana Al-Aminul Karim As-Sultan Salahuddin Ibn Al-Marhum Sultan Badli Shah, wa wali ahdi duli yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badli Shah Ibni Al-Aminul Karim As-Sultan Salahuddin, wa jami'al usratul malakiyah. Allahumma ya dafi'al bala idfa'na hadzal waba wal bala wal marad wa shada'ida wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wakhzulil kabrata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa kullu man huwa aduwwu lid-din. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adkhilna wa zurriyyatina wa usulana wa furu'ana al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.